Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Sebelum tu, macam biasa, tekan butang subscribe dulu and like. Assalamualaikum semua, jumpa lagi dalam minggu ni. Okay, minta maaf sebab macam lambat sikit hand up minggu ni, dan minta maaf juga sebab minta maaf lah kan. Okay, and then cakap pasal beli mic tu kan, terima kasih, dah beli dah, tapi masih lagi dalam penghantaran, so mungkin lambat sikit. Okay, sebelum tu saya nak cakap pasal, ada yang tanya mana Miss, mana video Nurin dengan Along, and then mana video Nurin dengan Sofia Emelda. Saya cuma nak cakap, saya terpaksa taken down video tu sebab ada permintaan daripada keluarga diorang sendiri, menghormati permintaan keluarga. So jadi saya minta maaf sekali lagi secara terbuka lah untuk video-video sebelum ni. So macam pengajaran dekat saya, lepas ni kalau nak buat video-video macam tu, saya akan minta izin keluarga dulu. Macam tu lah. For that, terima kasih untuk yang dah subscribe. Dah 20 subscriber. Tak tahu nak terima kasih kat channel. Terima kasih yang teramat. Saya tak tahu nak cakap channel lagi. Memang terima kasih banyak. Okay, jom kita teruskan untuk kes minggu ni. Kes untuk minggu ni macam berlainan sikit. Saya ambil keputusan, saya buat international case. Kira-kira bukan kes yang ada dekat Malaysia je, tapi juga kes-kes yang ada luar daripada Malaysia. Okay, so untuk kes minggu ni lebih kepada, selalu saya akan cerita penderaan ataupun pembunuhan kanak-kanak. Kali ni saya menceritakan kanak-kanak yang bunuh ibu bapa diorang sendiri. Sekarang pukul 12 pagi. So memang waktu ni je lah yang saya dah buat sebab family saya semua dah tidur. Saya buat rasa waktu ni korang pun kena juga tengok video ni masa tengah malam. Okay, kes minggu ni lebih kepada tajuk dia dendam terhadap ibu dan bapa dia sendiri. Berlaku pada tahun 2010, bulan November 2010. Okey, saya bagi latar belakang dulu. Ibu dia bernama Beach Pan, dia punya bapa pula bernama Han Pan. Dua orang anak lah, sepasang lelaki dan perempuan. Anak lelaki bernama Felix, anak kedua pula bernama Jennifer. Diorang ni berasal daripada Vietnam campur dengan Chinese. Tempat asal diorang adalah dekat Ontario, Toronto, Kanada. Ada wartawan criminal case untuk kes yang ni, bernama Jeremy Grimaldi. Dia bercakap ayah dia yang dikenali sebagai Han Pan ni seorang yang sangat tegas. Dia kerja sebagai yang pasang-pasang modify kereta tu. So dia tak nak anak-anak dia ikut langkah dia yang hanya pasang-pasang kereta. Dia nak anak-anak dia yang mencipta kereta. So dia ada dua orang anak macam saya cakap tadi, seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Anak lelaki dia, ya Allah, memang perfect korang, memang perfect kan. Dia belajar engineering dekat sebuah universiti yang terkemuka dekat Kanada. Anak perempuan dia ni perfect, straight A, pemain piano, and then pemain skating. Dia macam palapis kan, betul kan, palapis untuk permainan skating. Dan diorang ni dalam sebuah keluarga ni memang sangat perfect. Saya tak tahu nak cakap mana perfect tu. Memang ada kereta yang mewah, rumah yang besar, memang keluarga yang macam bahagia. Tapi mak bapak diorang ni dikenali sebagai tiger parenting. Tiger parenting ni lebih kepada macam ibu bapa yang tegas. Kalau dekat Asia ni macam mak bapak dia nak anak dia kena belajar pandai, aktif benda tu, aktif benda ni. Bagi saya dia macam agak stres dan mungkin amat stres. Pada 8 November tahun 2010 pada pukul 3 pagi berlaku pecah masuk tau dekat rumah diorang ni. Ada CCTV ni sempat merakam, ada nampak 3 orang yang bawa senjata lalu dekat depan rumah diorang, and then masuk ikut daripada, Astaghfirullahalazim, masuk daripada pintu depan rumah diorang sendiri. Okey, pada waktu 3 pagi tu, bapak dia bangun daripada tidur sebab bapak dia dengar bunyi. And then bila bapak dia buka mata bangun daripada tidur, ada sepucuk pistol dekat depan kepala bapak dia. Anak lelaki dia tidur. Okey, anak perempuan dia ni ada dekat bilik atas, tengah on call. Jadi perempuan dia rasa macam, kenapa dengar macam bunyi pelik dekat luar rumah. Yang pasti dia kata bunyi tu bukan bunyi mak bapak dia. And then dia buka pintu je, ada pistol acu terus dekat kepala dia. Salah seorang perempuan ni, dia telah ikat tangan Jennifer ni
dekat belakang, daripada bilik 1 ke bilik 2, bilik 2 ke bilik 3, dia seret Jennifer ni dalam setiap bilik. Lagi seorang tu pergi selongkar barang. Jennifer tak nak keluarga dia macam makin terjejas. Abang dia ada je kat sebelah dia masa tu. Jennifer bagi duit yang dia mengajar piano, $2,500 bersamaan kalau dengan Malaysia dalam 6,000. Lepas tu dia ambil juga duit dekat dalam bawah meja makan dia. Kan meja makan ada bawah meja tu macam ada selit-selit kan, 1,100. Kalau dalam anggaran duit Malaysia ni macam dalam 3,000, dalam 9,000 macam tu. Tapi still lagi perempuan tu cakap tak cukup, aku nak lagi. Tarik bapak dia pergi dekat ada bilik bawah tanah, and then Jennifer ni diorang ikat dekat kaki tangga, kan ada macam tangga tu, diorang ikat tangan dia kat belakang dengan tali kasut. Perempuan ni ambil selimut tutup dekat muka Jennifer dengan abang dia ni juga, supaya macam tak nak bagi lihat apa yang tengah berlaku pada waktu tu. Dalam perjalanan turun, mak dia sempat cakap, "Don't hurt my children." Mak dia cakap, "Jangan cederakan anak-anak aku." And then perempuan tu terus tarik mak bapak dia turun kat bilik bawah tanah. 15 tembakan dilepaskan. Jennifer terus telefon 911. What's your name? My name is Jennifer. So it is broken? So I'm broken and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Did it sound like gunshots? I don't know what gunshot sounds like. I just heard a pop. Lepas daripada tu, dia turun bawah, dia terkejut bila tengok mak dia dah mati, bapak dia dalam keadaan macam mayat-mayat hidup. 5 tembakan guys. Make sense ke kalau hidup lagi? Masa polis datang, memang nampak tangan Jennifer ni dekat belakang. Dekat belakang diikat dengan kaki tangga. Jennifer pun terus dibawa ke balai polis. Berlaku 8 November, 9 November tu terus buat pengubumian mak dia. Mata dunia pada waktu ni anak yang kehilangan ibu bapa dalam keadaan yang tragis. Benda yang paling ajaib, bapak dia hidup. Tapi bapak dia dalam keadaan koma, bila-bila pun boleh pergi dulu. Jennifer ni pun dibawa ke bilik siasatan, and then disoal polis. Setelah diselidik ni, polis macam pelik sikit. Macam dia ni macam ada tambah perkasam sikit dalam cerita dia macam tu. And then polis ni rasa macam tak make sense. Sebab macam mana tangan kau diikat dekat belakang, tapi kau boleh lagi telefon. But only you're looking away from me. You're looking exactly like, now here is where the banister is. Put your hands back behind your back. Exactly how you remember they were. Okay. Now, and are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm Yes. around the banister, Yes. but my hands are bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911? And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Dalam keadaan yang suara yang jelas, bukan dalam keadaan suara yang jauh. My dad just went outside screaming. Do you think your mom is downstairs too? I don't hear her anymore. Okay, korang bayangkan lah, tangan kena ikat kat belakang. Call 911 dengan suara jelas macam tu. Kalau macam ikat kat depan, make sense jugalah kan. Criminal reporter dia cakap. Lagi satu yang tak make sense adalah sebab tak banyak barang kena curi. Macam TV masih ada lagi, kereta ada lagi dekat garaj. And then yang paling tak diterima akal, duit ada dekat dalam rumah tu. Macam duit masih bertaburan dekat lantai rumah tu. Bukan seorang pencuri lah kalau tak ambil barang. Betul tak? Memang polis tak yakin dengan dia. Tuk-tuk tak lama lepas tu, bapak dia sedar. Terus bapak dia ceritakan completely different daripada apa yang Jennifer ceritakan kepada pihak polis. Bapak dia cakap, bapak dia ingat detail terperinci pada malam kejadian dia hampir mati dan juga isteri dia yang telah dibunuh. Setelah ditembak dekat bilik bawah tu, dia nampak Jennifer, anak perempuan dia sendiri, ya Allah, turun dekat bawah dan bercakap friendly dengan perempuan tersebut. Based on bapak dia punya pernyataan, memang polis terus buat siasatan terperinci secara completely menyeluruh. Bila dibuat siasatan, rupanya ini bukannya pertama kali Jennifer Pan ni menipu. Sebelum ni pun dia rupanya ada menipu juga mak bapak ni, sebab dia assume mak bapak dia ni sebagai tiger parenting. Be the best, be perfect.
diorang sendiri yang tentukan masa depan anak-anak diorang, bukan daripada anak-anak diorang sendiri. So dekat sini macam tiger parenting daripada keluarga Jennifer Pan ni, macam efek dia memang teruk sikit lah kepada anak-anak dia sebenarnya. Sampaikan anak dia mencipta penipuan. Antara benda yang dia tipu adalah buat fake report card. Dia buat report card palsu, dia bagi dekat mak bapak dia, and then dia tulis surat sendiri, surat tawaran belajar dekat universiti terkemuka, pharmacist. Dia beli buku, dia buat buku nota, dia cerita pasal profesor, dia cerita pasal kawan-kawan dia. So memang macam wow, mana benda ni boleh tipu Sebenarnya dalam tempoh dia sepatutnya pergi belajar kuliah, tapi sebenarnya dia pergi bekerja. Dalam dia bekerja ni, dia bertemu dengan seorang lelaki atau dikenali sebagai kekasih dia yang bernama Daniel Wong. So when a good girl meet a bad boy, so apa jadi kan dekat situ? Daniel Wong ni rupanya dealer drug. Pada satu hari ni, parents dia suspicious. Parents dia macam, kenapa macam pelik anak kita ni, jom abang, jom kita try pergi tengok. And then family dia, parents dia pun pergilah spy. And then family dia nampak, tak, time tu kantoi memang betul dia duduk dengan pak dia. Mak bapak dia terus ambil dia duduk dalam rumah, avoid cellphone, tak boleh drive, hanya keluar untuk piano lesson je. Pada waktu ni Jennifer Pan ni berumur dalam 24 tahun. So lepas kantoi macam tu, memang mak bapak dia lagi teruk lah buat tiger parenting ni kepada Jennifer Pan ni sendiri. Dilarang dalam tiger parenting ni adalah dilarang dating. So Jennifer Pan ni dia tengah dating dengan Daniel Wong. So mak bapak dia tahu, and then mak bapak dia cakap, bapak dia sendiri cakap, sama ada kau keluar rumah, tunggu aku mati dulu baru kau boleh keluar dengan dia. And then dia decide apa, dia bunuh mak bapak dia. Dia cerita benda ni dekat pak dia. So pak dia ni memang tanggung risiko. Pak dia ada kenal di hitman, maksudnya pembunuh upahan. Memang pak dia memang tak minta Jennifer apa-apa sebab dia memang cinta mati kot masa tu. Polis teruskan lagi interview dia, 3 kali interview, iaitu interview pertama pada 8 November, sejurus selepas kejadian macam masuk rumah tu, kejadian rompakan dekat rumah dia tu. Yang kedua pada 10 November juga. Yang ketiga, yang terakhir sekali adalah pada 22 November pada tahun yang sama. Dalam 3 kali interview ni memang tak dapat nak cari apa-apa. Interview ketiga ni baru macam terexpose everything. What did you tell them? What did you want done? How? Pada interview ketiga ni, dia dalam tempoh lama dia macam menangis. Dia cakap sepatutnya, dia cakap dia ni sebenarnya ditarget hitman tu, bukan parents dia, sebab dia nak bunuh diri. So dia minta orang hitman ni yang macam bunuh dia, tapi end up hitman ni bunuh parents dia sendiri, macam tu. So dia kata, hitman dia cakap, kalau kau nak cancel $10,000 USD, kau kena bagi lagi $10,000 USD dekat aku. So polis pun pening, macam tak tahu nak percaya mana satu. Memang tak boleh nak percaya, faham tak? This time kemudian polis memang tak boleh percaya. Polis terus panggil pak dia sendiri, Daniel Wong. Daniel Wong ni cakap sendiri, Jennifer ni sebenarnya memang ada niat nak bunuh mak bapak dia sebenarnya. I don't know who is behind it, right? I just know that her parents didn't want us to be, her family didn't want us to be together. And she loved you like you would love anybody. Yeah. Right? She loved. Polis recover balik phone dia, and then Facebook dia semua. Memang jumpalah teks ni dihantar dekat hitman tu, VIP access. Kalau korang ada CCTV tu tunjuk, lampu dia dikelipkan sebanyak 3 kali. Syarat kepada hitman tu untuk masuk ke dalam rumah, ataupun syarat kepada hitman pintu bawah dah buka. Tu adalah status dekat Facebook dia. Dia ada tulis pada 2009, living in my house is like living under house arrest. Maksudnya macam dia rasa macam duduk dekat rumah dia ni macam rumah tahanan. Macam tu. Dia terus ditahan, faham tak? Daripada mangsa dia terus menjadi suspek terus. Dia pula ditahan atas tuduhan membunuh dan percubaan membunuh ibu bapa dia sendiri. Yang dikenakan hukuman adalah Jennifer Pan, Daniel Wong dan 3 orang lagi hitman ni. Diorang dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Before dia dimasukkan dekat dalam jail, bapak dia ada cakap, aku harap anak aku ni berfikir apa yang dilakukan terhadap family dia sendiri dan menjadi orang yang lebih baik. Tak boleh imagine langsung
macam mana dia ni sanggup upah orang untuk bunuh parents dia sendiri. Maksudnya dia tak guna tangan dia bersih, tapi dia mastermind untuk misi membunuh mak bapak dia sendiri. Criminal reporter tu cakap macam dalam sejarah lah sebenarnya anak mastermind untuk bunuh mak bapak selalunya memang direct terus bunuh. Faham tak? Maksudnya tak pakai orang tengah. Tapi yang ni dia pakai orang tengah. Brilliant gila kot. Tapi yang tak brilliant ni sebab bapak dia hidup. Kalau bapak dia mati, memang dia clear. Memang record dia clear. Memang tak tertangkap apa-apa. Ada buku dia, The Jennifer Pan Story. Pakar psikologi dekat US ni. Katanya isu kes anak bunuh mak bapak dekat Amerika ni lebih daripada 250,000 pada tahun 2017. Punca dia ada 3. First, dia didera oleh parents dia sendiri, and then dia bunuh mak bapak dia. Yang kedua adalah dia memang ada mental illness, and then dia bunuh parents dia juga. 3 pula dia adalah anti-social thinking. Maksudnya macam dia tak nak mak bapak dia control. Tak, macam everything semua mak bapak dia. Everything based on mak bapak dia. Duit pun minta mak bapak dia. Semua memang bapak dia. So dia macam tak boleh nak belajar untuk berdikari sendiri. So memang efek lah dekat situ. Pas dikaji sebenarnya Jennifer ni dia guna the right techniques. Maksudnya mastermind dalam melakukan jenayah ni. Tu je kot kes untuk minggu ni pasal dendam seorang anak terhadap ibu bapa dia sampaikan dia membunuh sendiri ibu bapa dia. So memang lain daripada kes-kes sebelum ni. Kita cuma sebelum ni saya cerita macam mostly kepada budak-budak. Don't judge book by its cover, tu paling penting. Macam Jennifer ni seorang yang dikenali sebagai suara yang bersuara angel, bersuara lembut. Tapi hakikatnya dia sebenarnya adalah mastermind dalam membunuh mak bapak dia. Masa waktu pengebumian mak dia, dia langsung tak menitiskan air mata, dia langsung tak menunjukkan sebarang emosi. So daripada situ macam it's to everything lah dekat situ. Nak cakap kat sini pengajaran dia macam banyak sebenarnya. Saya tak boleh judge tau Jennifer Pan ni kenapa dia buat macam ni. Korang sendiri kot. Saya tak dapat nak bagi pendapat saya sepenuhnya. Korang ada pendapat korang sendiri. Saya baca komen kat bawah tu, korang memang lagi brilliant, okay, nak bagi pengajaran ni. Sebenarnya saya cuma bagi daripada sudut perspektif atau daripada pandangan saya sendiri. Macam Jennifer ni dia buat mesti ada sebab. Macam mak bapak dia terlalu memberikan tekanan terhadap diri dia sampaikan dia membuat keputusan untuk membunuh mak bapak dia sendiri. Sebenarnya it's not a good thing. Dia bermula daripada menipu sedikit sahaja, tapi lama-lama jadi bukit. Macam tu. Sebab menipu ni bukan benda baik. Menipu, lama-lama mencuri, lepas mencuri lama-lama membunuh. Macam tu kan, ada hadis yang cakap macam tu. Kalau ada korang ingat, bolehlah kita apa orang cakap, berkongsi ilmu. Berkongsi ilmu hadis tu. Saya lupalah. Korang komen je kat bawah tu. Dia bagus, macam saya cakap, it's a good thing. Memang orang akan baca komen-komen kat bawah tu. Macam pengajaran yang saya paling suka lah baca komen-komen dekat bawah tu. Kebanyakannya yang pasal kes yang bunuh diri tu, yang dekat Instagram pun tu. Saya suka baca komen-komen dekat bawah tu sebab banyak pada nasihat mental illness. Macam wah, banyak benda juga yang aku tak tahu sebenarnya. Tapi korang yang lagi berilmu ni, korang boleh share dekat bawah tu. Tak ada pengecualian, memang semua orang akan baca benda-benda kat bawah. Tu je kes untuk minggu ni. Cuma nak sekali lagi berterima kasih kepada 20,000 subscribers. Terima kasih korang. Terima kasih sangat. Saya tak sangka boleh sampai 20,000 subscribers. Padahal saya baru buat video sikit. So kalau saya nak capai 100,000 subscribers, PC saya kena juga makin rajin membuat video ni semua. Tak ada alasan. Alhamdulillah dekat Malaysia ni, alhamdulillah COVID ni macam terkawal sedikit. Jadi macam kemungkinan untuk masuk balik belajar tu dalam masa dekat ni lah. Banyak lagi case review dan juga assignment ni saya kena buat. Sebab tu lah macam lambat sikit. Minta maaf. InsyaAllah setiap minggu saya akan buat juga video. Untuk korang yang banyak support, alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Yang like, yang komen, yang share, yang tak putus asa DM saya dekat Instagram, bagi saya up to date kes ni. InsyaAllah saya akan buat. Saya cakap insyaAllah saya akan buat untuk korang semua. Dengan korang bersungguh-sungguh macam tu, saya juga akan bersungguh-sungguh. Bukan sweet talker kat sini, tapi saya ini pembuka untuk international cases. Dekat dalam Malaysia ni, dia lebih kepada classified file. Macam tak semua benda kes kita boleh cerita. So saya banyak ambil kes-kes yang berpuluh-puluhan tahun, puluh-puluhan dulu, yang korang tak pernah tahu. So saya ambil kes-kes yang macam tu lah. Sebab kes-kes update terkini banyak yang macam tak boleh
tak nak expose benda tu sebab benda dah lepas. Tapi tak apa, korang masih support saya rajin lagi untuk cari kes sebelum ni. So jangan lupa macam biasa subscribe, like, share. Okay, InsyaAllah saya akan buat sesi Q&A. Betul-betul kali ni betul-betul saya drop question, anything kind of question, DM dekat IG lagi okey kot. Korang DM je dekat IG, saya akan jawab soalan-soalan korang tu. Sekali lagi saya nak minta maaf untuk kes Sofia Imelda, Along Spoon and then Nurin Jocelyn. Saya terpaksa delete atas permintaan pihak-pihak tertentu. Saya kena menghormati permintaan pihak-pihak tersebut. Saya sekali lagi untuk minta maaf secara terbuka atas kesalahan yang saya buat sebelum ni. Terima kasih juga untuk yang menegur. Okay, jangan lupa untuk subscribe untuk tahu kes untuk minggu depan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.